Bagi dua semua yang masih berdiri, boleh mengambil tempat di sebelah kanan ya. Penuhi kepada yang masih berdiri di sebelah sana, masuk ke dalam. Kita penuhkan ruangan dewan yang ada. Tempat yang di belakang tuan boleh maju ke depan agar yang di belakang boleh memenuhi ruangan yang ada tuan. Kita kerjasama semua. Penuhi ruangan dulu di sebelah kanan nih terutama ya. Yang kepada yang masih berdiri itu boleh mengambil tempat. Penuhi ruangan yang ada. Yang masih di pintu boleh masuk terus ke dewan. Mungkin ini yang ada di sebelah kanan kertasnya. Tidak kerja sama semua dan yang belakang itu boleh peduli ruangan yang ada di hadapan. Terima kasih. Yang masih berada di pintu luar, kita penuhi dulu sebelum kita melakukan sidang. Penuhi. Yang masih berdiri itu kita sama semua boleh penuhi, masuk ke dalam dewan. Masuk. Di sebelah kanan saya masih ada kosongan, ruangan kosong jadi penuhi terlebih dahulu. Yang masih berada di pintu boleh masuk. Boleh masuk terus. Kita masih ada ruang lagi. Kita penuhkan ruangan dewan kita. Baiklah, bagi memulakan majlis kita pada tengah hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan 3 buah lagu. Lagu Negaraku, lagu Sahabat Tanah Airku, dan lagu rasmi Pati Warisan.
bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Khairuddin Daud, Ketua Wirau Bahagian Warisan P1 7 Kuda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi yang bukan beragama Islam, marilah kita membaca doa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita mulakan dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal najati minan nar wal afwa 'inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin dan muslimat, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul dalam jelajah Presiden Warisan Datuk Seri Syafiq Abdal di Parlimen P167 Kudat. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sedang berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada Parti Warisan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan rasa rendah hati kami bermohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada parti kami, Parti Warisan. Berikanlah kemenangan kepada calon kami Tuan Rashid Harun di Parlimen Kudat ini. Ya Allah, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Tua dan muda kita hormati, jauh dan dekat kita santuni, terus melangkah menyemai budi, demi rakyat warisan terus berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan. Yang berhormat YB Muhammad Muhammadin, Adun N1 Banggi. Yang berhormat YB Chong Chen Bin alias Bencong, Adun N4 Tanjung Kapur. Yang berbahagia Tuan Rashid bin Abdul Harun, calon warisan
P167 Kudat. Yang berbahagia, naib ketua bahagian P167 Kudat, Datin Fauzia, Tuan Puan Steven, yang berbahagia Puan Nur Faiza Chua, Timbalan Ketua Wanita Pusat. Ahli Majlis Tertinggi, para jemputan, EJK bahagian wanita, wira-wirawati, tuan-tuan dan puan-puan, serta hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Selamat datang diucapkan ke program jelajah Presiden Parti Warisan P167. Baiklah, tanpa membuang masa, majlis mempersilakan Puan Muhammad bin Muhammadil ADN 1 Banggi untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Haji Abdal, Presiden Parti Warisan. Yang saya hormati Chong Chen Bin, Adun Lenpat Tanjung Kapur, merangkap Timbalan Ketua Bahagian P167 Kudat. Juga saya hormati Puan Fauzia, Tuan Puan Stephen selaku naib ketua bahagian. Juga saya hormati dan kita letakkan impian pada beliau, harapan seluruh masyarakat P167 Kudat, Tuan Rashid Harun, calon Parlimen P167 Kudat bagi Parti Warisan. Juga saya hormati kekanda saya Tuan Zinin Andung Ajak, pengurusi KDM Unity Malaysia, Puan Faiza Chua selaku Timbalan Ketua Wanita Pusat, Datuk Siti Aminah Jabarhan Ketua Wanita Bahagian P167 Kudat, Tuan Khairudin Daud selaku Ketua Wiran Bahagian P167 Kudat, Saudari Solita Lim, Ketua Wirawati P167 Kudat, Datu-datu, tuan-tuan, datin-datin, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya tidak akan mengambil masa yang panjang, memadai. Kita sama-sama mengalukan kedatangan Datuk Seri Panglima Presiden Parti Warisan ke Parlimen Kudat bersempena dengan kempen sempena PRU 15 kali ini. Sudah tentu kehadiran tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian tidak lain tidak bukan ingin mendengar amanat Datuk Seri Presiden. Mudah-mudahan dengan amanat yang diberikan ini akan menyuntik lagi bukan hanya semangat jentera di peringkat parlimen, di peringkat DUN dan juga PDM, bahkan juga menyuntik semangat perjuangan seluruh masyarakat P167 Kudat yang mendukung dan menyokong Parti Warisan. Boleh? Jadi dari saya itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Yang Berhormat YB atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Tuan Rashid bin Abdul Harun, calon warisan B167 Kudat, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Safi Ali Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Yang berhormat Bencong, yang berhormat Muhammad Muhammadin, yang berusaha Naib Puan Adatin Fauzia, Tun Fuad Stephen, yang berusaha Datuk Aminah, Jabatan Ketua Wanita, sahabat saya, Timbalan Ketua Wanita Pusat, Puan Faiza Chua, terima kasih datang dari KK. Wirawati, Saudara Hairudin Daud, Wirawati, Sunita, dan tidak lupa AMT kita, Tuan Jinin Andung Ajak. Seterusnya, ahli-ahli AMT yang lain yang saya tidak dapat sebut satu persatu, ahli jabatan kuasa, bahagian yang saya tidak dapat sebut satu persatu, ataupun saya klasifikasikan sebagai pejuang-pejuang tegar Parti Warisan. Dan yang paling kita raihkan pada hari ini ialah pejuang-pejuang di belakang yang memenuhi Dewan pada hari ini. Beri tepukan untuk diri sendiri. Dari awal tadi, dari sebelum jam 8, sudah berada bersama-sama dengan kita untuk mendengar amanat. Dan saya mengambil kesempatan untuk bersama-sama Tuan di belakang tadi untuk berkenal-kenalan. Dan saya begitu bangga dan yakin bahwa hasrat tuan-tuan dan puan-puan untuk kita menang pada pilihan raya ini akan direalisasikan. Semangat itu bukan berkobar di dalam dewan saja, tetapi di luar sana, di kampung-kampung, sambutan hebat-hebat belaka. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya kali ini merupakan pilihan raya yang sangat penting. Sangat penting untuk menentukan masa depan kita pada 5-10 tahun akan datang lagi. Karena pilihan raya kali ini merupakan pilihan raya untuk menentukan bahwa hidup atau mati kita akan datang. Ini saya cakap begini dalam bahasa yang ringkas dan tepat, karena 60 tahun kita berada pada pemerintahan yang lepas, kita kekal sebagai daerah paling miskin di Malaysia. Kudat dan Pitas dinobatkan yang demikian. Ini bukan kita yang buat. Ini yang lakukan statistik ini adalah Bank Dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, masanya untuk kita mengubah melalui apa yang tuan-tuan pegang itu sebagai Borneo Block. Itu dia, saudara. Borneo Block, hidup Borneo Block. Nah, inilah semangat kita pada hari ini. Bagaimana Borneo Block itu kita akan dengar penjelasan nanti. Tetapi yang jelas, kuasa kita sudah berada di depan kita. Melalui Sabah dan Sarawak, kita mempunyai kuasa untuk menentukan Putrajaya adalah milik kita di masa depan. Kita sudah puas miskin 28 tahun di bawah Barisan Nasional. Inilah masanya untuk kita menggantikan untung nasib masyarakat di Kudat ini. Kita tahu kawasan seperti Pitas, Kane Bungon, Banggi,
jalan raya dia teruk, berlubang-lubang. Tuh. Nah, ini bikin semangat betul kamu nih. Kita sudah melawat semua kawasan, dan sayang sekali daerah yang begini cantik, orangnya pun cantik-cantik, tetapi daerah kita menjadi daerah yang miskin, daerah yang jalan rayanya teruk, bekalan airnya tidak ada. Kalau kita masuk di kampung-kampung sebelah pedalaman Pitas, 80% tidak ada bekalan air. Hanya Pekan Pitas itu saja yang ada bekalan air. Kudat lebih baik sedikit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, banyak isu yang kita mau perbualkan mengenai Kudat ini. Ada mengatakan bahwa Kudat adalah bandar mati. Tetapi tuan-tuan percayalah, apabila kerajaan kita nanti mengambil alih, kita mau bandar Kudat jadi bandar hidup dan maju. Di bawah perencangan Patiwarisan 2 tahun yang lebih, kita sudah mendapat suntikan-suntikan ide bagaimana memajukan daerah Kudat ini. Diharap meminta tuan-tuan untuk terus menyokong Patiwarisan, Pati keramat kita pada waktu ini, yang tidak dapat Pati yang menyuarakan hasrat kita, tidak ada Pati lain yang bercakap mengenai negeri Sabah, melainkan Patiwarisan yang kita sayang. Kita yakin dan percaya di bawah kepimpinan Datuk Seri Muhammad Syafiee, pemimpin ulung di Malaysia. Bukan setakat ulung di Malaysia, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kepimpinan beliau adalah kepimpinan yang terpilih, yang diyakini. Bukan saja diyakini oleh masyarakat kita, pemimpin di Malaysia, tetapi diyakini di peringkat antarabangsa apabila semua duta-duta asing berjumpa dengan beliau. Betul? Inilah keyakinan di peringkat nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam dewan ini dengan berbagai bangsa dari banyak tempat. Ada ubiannya, betul? Ada Cinanya, ada sungainya. Sungai itu saya lah. Berbagai suku kaum ada di dalam dewan ini. Kenapa orang cakap kita PTI? Itu maksudnya mereka dengki dengan warisan. Betul? Ini satu isu yang tidak boleh pakai sama sekali. Karena ketiadaan isu dan takut kepada kita, berbagai tuduhan-tuduhan telah datang pada kita. Kenapa Datuk Aris yang Pakistan tidak dituduh PTI dulu? Betul? Kenapa Musa Aman yang ada keturunan Pakistan? Jadi tuan-tuan, itu sebenarnya satu tohmahan. Semata-mata karena iri hati terhadap kita. Tuan-tuan, kita harus bertenang menghadapi isu-isu yang begini, isu-isu yang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya tidak mengambil masa yang panjang karena kita mau memberikan tumpuan kepada ucapan Datuk Seri Presiden kita, dan satu harapan saya agar tuan-tuan kembali ke tempat masing-masing, maklumkan kepada rakyat kita di PDM masing-masing supaya terus bekerja kuat. Karena walaupun kita tahu Patiwarisan ini kukuh di Kudat ini, tetapi kita mau kali ini kita mendapat kemenangan yang lebih cantik, yang lebih bergaya, menjeriti yang lebih besar. Betul? Jadi dengan demikian saya sudahi ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Tuan Rasid Abdul Harun atas ucapan sebentar tadi. Ayo mari sama-sama kita berganting bahu untuk menyokong dan memberi kemenangan kepada beliau. Sabah! Sabah! Sabah!
atas sokongan semua. Kini tibalah masa untuk kita mendengar ucapan daripada yang terhormat Presiden Parti yang kita sayangi lagi kasihi, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi seluruh rakyat Malaysia, sahabat di Kuda. Yang dikasihi yang berhormat Saudara Muhammadin, Ketua Bahagian, yang berhormat Saudara Bencong, Adun kawasan, yang berhormat, yang berbahagia Jadul, Saudara Rasid Harun, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam sesi kempen Pilihan Raya ke-15. Terima kasih banyak kerana datang menyusakan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Yang penting kepada kita hari ini, kita ada 3 hari untuk menentukan masa depan negara Malaysia, masa depan umat di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung. Dengan itu perkara ini cukup penting untuk kita umat di negara Malaysia membuat satu keputusan pendirian yang bulat, yang teguh, tidak berpecah belah. Kerana kalau salah langkah kita, negara kita akan terjerumus dalam keadaan gelambang politik yang tidak menentu, yang tidak akan kemana negara ini, dan sudah pasti rakyatnya dalam keadaan yang semakin parah dan susah. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, perkara ini penting. Bukan hari-hari kita adakan pilihan raya. Kita adakan pilihan raya bukan tiap-tiap tahun. Ya sekali dalam 5 tahun. Kena dibolehkan supaya umat itu boleh mengaku. Agar mana kerajaan, mana yang boleh kita pilih untuk mentadbir negara kita dan untuk membela umat berbagai bangsa di negara ini. Penting bagi kita pastikan ruang dan peluang kuasa yang ada kepada umat di seluruh negara akan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan jual oleh kerana nafsu, jangan jual oleh kerana duit ringgit yang ada. Perjuangan ini bukan ukurannya untuk duit ringgitnya. Kita meletakkan supaya generasi yang mendatang dalam keadaan baik. Negara kita bukan lagi sebagai sebuah negara yang dicemu, bukan lagi sebuah negara yang dikatakan negara yang ekonominya teruk, penganggurannya teruk, hutang negara yang begitu banyak. Kemana negara ini mau dibawa oleh pimpinan-pimpinan yang ada di negara Malaysia? Semenjak kita mencapai kemerdekaan, berbagai janji, berbagai adunan lagu-lagu yang didendangkan di telinga kita, di kacamata TV, berbagai lagu-lagu yang mereka nyatakan, apatah lagi dalam musim pilihan raya ini,
Kita sudah pasti mendengar janji. Kalau menang, kalau YB, saya akan tunaikan janji. Tapi lepas itu, bila menang, bila jadi YB, muka pun tidak nampak. Rumah pun ditutup. Bila sudah jadi YB, jadi kerajaan, mana mau dibawa negara? Kemana dibawa umat? Hari ini Malaysia bukan lagi sebuah negara yang contoh. Hari ini Malaysia terkenal di rantau Asia sebagai sebuah negara yang terbanyak utangnya. 1,5 triliun. Umatnya menganggur beratus ribu. Utang banyak, pengangguran banyak. Nilai ringgit sudah pun menurun. 4 ringgit lebih, hampir 5 ringgit keadaan keuangan negara Malaysia. Ini membimbangkan kita. Sudah pasti pada hari ini pasal itu pelapor tidak datang. Tidak datang ke negara Malaysia. Mereka sudah pun lari ke negara-negara seperti Vietnam, seperti Korea. Pasal apa? Keadaan dia yang tidak boleh meyakinkan. Politik ada. Dalam jangka masa tidak sampai 4 tahun, kita mempunyai 4 Perdana Menteri, 3 Perdana Menteri. Dari Mahathir sampai Simayudin, dari Simayudin sampai pula Sabri. Mana mungkin hampir setahun-tahun kita mempunyai Perdana Menteri di Malaysia ini. Yang menang menjadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Sistem demokrasi apa yang ada di negara Malaysia ini? Yang tidak ada manfaatnya. Mana ada kerajaan dunia yang menang jadi pembangkang. Ini yang kita bimbang sangat. Ini yang membimbangkan kita. Bayangkan jumlahnya kecil saja. Si Mahathir hanya 13 MP dia boleh jadi Perdana Menteri. Si Mayudin hanya 7 MP dia boleh jadi Perdana Menteri. Dan kita melihat keadaan ini membimbangkan kita. Mana mau dibawa negara ini? Ada yang berpecah oleh kerana kaumnya, ada yang berpecah oleh kerana agamanya, budayanya. Ini problem main. Saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, pilihan raya ini bukan selalu diadakan. Pastikan kita boleh mengubah keadaan dia. Harapan orang tua-tua selalu saya sebutkan masa saya kecil di Semporna tahun 1962, datang Global Commission, tanya dengan orang di Semporna sama ada kita mau setuju bentuk Malaysia. Semuanya setuju. Harapan mereka tinggi dan saya yakin termasuk di Kudat. Saya masih ingat orang tua-tua kita bertolak dari Sabah sampai ke Jengkah, ke Pahang, diantar ke situ supaya nampak dengan mata mereka rancangan-rancangan yang ada dibangunkan. Balik daripada Jengkah, daripada Pahang, bawa kemari, lepas itu bagi tanah 5 ekar, 10 ekar. Apa jadi keadaan dia? Dijanjikan kita berbagai keadaan. Tuan-tuan dan puan-puan, rasa apa yang kamu rasa di Kudat? Susahnya, anak-anak dari Kudat banyak yang berhijrah ke Kuala Lumpur, cari makan, cari kerja. Kalau orang Kudat sakit jantung kincing manis, tidak boleh dirawat di hospital Kudat, bawa pergi KK, 3 jam mau jalan di jalan raya itu. Sabah maju jaya. Dijanjikan kita. Saya masih ingat keadaan yang berlaku di negara ini. Dan ini menjadi pengajaran kepada kita. Pasal itu pilihan raya ini penting kepada setiap individu yang ada. Bukan hanya anak-anaknya yang muda, apatah lagi yang mudanya, yang sudah
menjadi pengundi 18 tahun ke atas. Hampir 1 juta lebih rakyat Malaysia di Sabah layak untuk mengundi. Gunakan undi ini sebaik mungkin. Jangan salah. Pasal apa Tun Mustafa dijatuhkan? Pasal apa pemerintahan yang dahulu jatuh? Jatuhnya pemerintahan dari satu ke satu. Apa yang Tun Mustafa lakukan? 5% minyak. Beliau Tun tidak setuju. Akhirnya pemerintahan itu juga turut dijatuhkan. Lepas itu datang Berjaya. Apa yang Berjaya tidak bagi dengan Kuala Lumpur? Pulau, Labuan, beratus ribu tanah ekar di Ladatu Umas-Umas, Felda Sahabat, beribu ekar tanah dibagi. Bila Haris jatuh, tidak ada orang ingat. Bagi Tan Sri pun hampir 10 tahun. Sami Belu tidak bagi tanah, Leong Leong Sik tidak bagi tanah, dapat Tun. Kemana mau dibawa umat ini? Di mana penyatuannya? Tentang kita harapan tinggi rakyat Malaysia di Sabah untuk pastikan supaya bila kita merdeka, umatnya akan merasa dan menikmatinya. Malaysia tidak akan lahir kalau tidak ada Sabah dan Sarawak. Malaysia tidak akan jadi kalau tidak ada Sabah dan Sarawak. Tahun 1960-an kita bentuk Malaysia bersama dengan Tanah Semenanjung, dengan Singapura, dengan Sabah dan Sarawak. Bayangkan keadaan dia. Brunei juga dipelawak untuk masuk dalam Malaysia. Bentuk, bukan masuk dalam Malaysia, membentuk Malaysia. Azhari tidak setuju ditawarkan timbalan Perdana Menteri. Azhari dari Brunei. Brunei tidak mau, masih kekal. Itu sebagai sebahagian daripada jajahan British. Singapura kekal dalam pembentukan Malaysia sampai 1960-an, 63. Lepas itu keluar dari Malaysia. Apa jadi keadaan dia? Brunei, sebuah negara yang kecil dengan minyaknya hanya, dengan gasnya banyak lagi minyak Sabah. Ya. Tapi malangnya yang kaya Brunei. Sultannya terkaya di dunia. Bila Singapura keluar, Singapura tidak ada kayu balak. Tidak ada satu botol pun minyak. Tidak ada satu berapa gas. Kayu balak pun tidak ada, kelapa sawit pun tidak ada. Hari ini Singapura sebagai sebuah negara yang terkaya di rantau Asia. Sabah sebahagian daripada wilayah Malaysia. Tapi keadaannya yang termiskin di Malaysia di Sabah. Wilayah kaya, minyaknya ada, gasnya ada, kayu balaknya ada, kelapa sawitnya ada, tapi rakyatnya yang paling miskin di Malaysia. Pasal itu kita minta supaya rakyat Malaysia di Sabah bangkit, bangun, sedar, insaf. Dan apa penipuan pilak tu ya tuli. Nibuanan bandera anu ngekok. Di mana perjuangan ini? Pasal itu Allah Subhanahu wa taala bagi kita telinga bukan hanya untuk mendengar lagu-lagu politician. Telinga itu bukan hanya untuk mendengar dendangan suara. Kalau menang kami tawarkan timbalan Perdana Menteri. Kalau menang kita akan bangun Sabah. 60 tahun bangun Sabah. Pakai selipar lagi orang Kudat ini. Kalau tidak undi BN, Sabah akan mundur. 60 tahun undi BN mundur. Saya adalah nasional. Hampir lebih daripada 26 tahun.
Dari pemuda, majelis tertinggi, naik presiden. Di mana saya disimpan? Menteri Perpaduan, Menteri Kebudayaan, Iso Angiga, minta menari. Menteri Jaga Ayam, Jaga Telur, Menteri Kampung. Saya ahli ekonomi, bukan lulusan kampung. Kenapa tidak boleh Menteri Keuangan? Kenapa tidak boleh Menteri itu, Menteri ini? Disimpan saya sampai Menteri Kampung. Saya bising di kabinet, peruntukan tidak cukup, jalan di Sabah berlubang-lubang. Saya bising di kabinet, masih pakai tangki biru, pipe pun tidak ada, masih pakai tangki. Orang Sabah mau minum air ini. Dupang aina lahat itu. Maka kawan tangki biru, orang lain tidak ada tangki biru sudah. Tidak ada tangki biru di Perlis, tidak ada tangki biru di Johor, tidak ada tangki biru di Pahang. Cuma kita bergaduh pasal tangki biru ini. Sampai bila kita sedar insaf itu? Pasal itu saya bising. Bising saya dalam kerajaan. Bising di kantung. Bising dipecat jadi menteri. Bising di penjara saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, hari ini bukannya permainan. Hari ini bukannya kita main hari raya gurau sendanya politik ini. Perkara ini penting untuk zuriat kita. Kita kena nikat. Kita kena lekatkan nibakotan jantung tamaka kita. Jangan main-main. Dah magongkak politik tu pasal nafsu. Dah magongkak politik mbak ni teleponan, mbak ni layan, mbak ni pecum, mbak ni kopia, lagu-lagu te pedumpat. Lagu-lagu mengket bendera. Perjuangan bukan boleh dilakukan 1 tahun, 2 tahun. Saya tahu warisan tidak sampai 10 tahun. Bukan semudah itu. Perjalanan parti warisan yang dianggap sebagai parti yang kecil, dianggap sebagai parti nyamuk. Parti nyamuk gigi cimusaman demam jatuh PN di Sabah. Membina keadaan landasan ini bukan semudahnya. Saya sedar dan tahu. Saya daripada pagi pergi Labuan, pergi Pandan, semalam di Putatan, hari ini di lepas ini Kota Marudu, lepas itu malam di Kota Belud, besok pergi Keningau, pergi Pensiangan, pergi Tanam, lepas itu pergi Kelabakan. Tujuan kita untuk pastikan supaya kita dapat melahirkan satu keinsafan, kebangkitan umat yang ada di negara ini, yang kita nyatakan kita sayang negara Malaysia. Dalam kita sayang negara Malaysia, sungguh nurani umat bukan hanya di Semenanjung, termasuk di Sabah. Salahkah? Berdosakah? Yang kami minta hak kami, yang kami minta dalam perlembagaan Malaysia, Perjanjian 63. Ini perlembagaan, bukan saya cakap. Salah ke itu? Dupangai nalah itu, kita rapuna, kita angamu. Kamu punya minyak, kita kena minta. Kamu punya gas, kita kena minta. Kita punya kayu balak, kita tanam kelapa sawit tiap-tiap hari. Putrajaya cukai 17%. Ambil lagi minyak, sudahlah cukai. Macam-macam cukai dilakukannya. 12% sales tax, windfall tax. Minyak ambil dari Sabah, kelapa sawit. Lepas itu dia jual MPO, Andi Kuala, jual pergi China, jual pergi India, jual pergi luar negara.
tidak tahu berapa harga. Dia beli sama kita 400 ringgit, 600 ringgit. Lepas itu jual sana tidak tahu berapa ribu. Kita panas, kita hujan, kita yang siram, bajak semua kelapa sawit. Lepas itu Putrajaya boleh jual berbilion duit. Kemana kita mau bawa? Pasal itu saya kerjasama daripada awal. Bukan saya dalam pandangan saya tidak perlu kerjasama. Kita perlu kerjasama, tapi kerjasama dengan siapa? Saya kerjasama dengan si Mahathir. Mahathir dalam UMNO, Mahyudin dalam UMNO, Anwar Ibrahim dalam UMNO, Najib dengan UMNO, Zahid dalam UMNO. 26 tahun saya kerjasama dengan dorang. Digantung saya, dipecat saya, buang saya. Kemana mau dibawa itu? Ini yang kita kena insaf dan sedar. Keadaan kita di negara kita. Bukan saya tidak pernah kerjasama dengan mereka. Dalam Barisan Nasional 20 lebih tahun. Mahathir, Najib, Abdullah Badawi, Mahyudin Yassin, Zahid Hamidi. Lepas itu kembangkan BN, bergabunglah pula. Dengan siapa pula saya bergabung? Mahyudin, Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Apa jadi? Mandat diberikan oleh rakyat, tumbangkan UMNO. Harapan kononnya ada harapan. Sekali tengok harapan lebih banyak, harapan untuk Anwar gila mau jadi Perdana Menteri. Don't think of Anwar. Bukan pasal Anwar. Kita mau memerintah Malaysia untuk membangun umat, bukan tolong Anwar mau jadi Perdana Menteri. Janji dalam BN tidak tunai. Pakatan Harapan berjanji. Pakatan Harapan janji 20% bagi dengan Sabah, bagi otonomi dengan Sabah, bagi 40% dengan Sabah. Apa Guan Eng cakap? Saya beritahu dengan dia, please bagi apa yang kamu janji dalam pilihan raya. Sudah jadi Menteri Kawangan, Guan Eng cakap boleh dah, tidak ada duit. Buat jambatan 2 di Pulau Pinang ada duit. Buat lagi terowong bawah tanah ada duit. Buat bangunan KLCC ada duit. Mas mau bankrupt di bail out ada duit. Tapi bagi dengan Sabah tidak ada duit. Tangki biru ada duit. Kemana mau kita bawa negara ini? Saya bubar Dewan. Pasal apa saya bubar Dewan? Yang melompat 3 orang. Siapa dia? Kenny Chua. Siapa dia? William. YB mana itu? YB PKR. Siapa lompat? Roni. YB siapa? DAP. 2 PKR, 1 DAP. 3 adun. Kalau bekas 3 adun tidak lompat, saya masih kekal jadi ketua menteri sampai tahun depan. Siapa suruh mereka melompat? 3 orang melompat, lepas itu yang lain dalam UMNO masuk, semua ikut. Sudah saya bubar Dewan, bila saya bubar Dewan, pilihan raya Anwar Ibrahim sebelum itu jumpa saya. Minta kursi dia. 14 kursi. Lepas itu saya beritahu, bagi 7 kursi saja. Dia Apko datang minta 18. Tan Sri Dompok Winsis Anggang jumpa saya di pejabat. Saya beritahu dia minta 18, saya bagi 14. Itu pun 14 saya beritahu dengan Tan Sri Dompok susah mau menang. Tapi saya melihat dia sebuah parti tempatan. Saya bagi 14. Pilihan raya lepas itu 1 saja menang di kedamaian. DAP saya bagi 7. DAP pakai lambang warisan. PKR pakai lambang PKR. Apa jadi? Hari pertama kita bubar Dewan, penamaan calon, Anwar Ibrahim terbang pergi KL. Dia tinggalkan kita di Sabah. Sudah dapat 7 kursi, lepas itu dia terbang pergi KL. Pasal apa terbang pergi KL?
cukup jumlah untuk diangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Saya beritahu Christina, where is your boss? Oh, he flew over to London, to KL. Why? Want to be sworn in as a Prime Minister. Rupa-rupanya Anwar minta kursi dengan saya. Lepas itu di belakang saya dia kerjasama dengan UMNO untuk dia mau jadi Perdana Menteri. Orang ini macam mana ini? Cakap depan lain di belakang lain. Mau kerjasama dengan mereka? Saya tidak mau kerjasama. Saya beritahu kita kerjasama dengan rakyat Malaysia. Kenapa tidak boleh? Sejarah dia berjaya tumbangkan ASNUD. Berjaya, tidak ada alliance dia. Mana ada STAR, mana ada PPS, mana ada AKAR, mana ada PCS, tidak ada. Berjaya satu saja parti, berbagai bangsa. Boleh perintah Sabah 10 tahun. Lepas itu kalah berjaya oleh siapa? PBS. PBS tidak ada gabungan, single party, multiracial. Boleh perintah Sabah 10 tahun. Kenapa warisan tidak boleh perintah? PTI, orang KDM yang paling banyak berpecah di Malaysia, KDM. Paling banyak parti di Malaysia, bangsa KDM. KDM paling banyak parti. Ada PBS, ada Gunung Kinabalu, APKO, ada PBRS, ada AKAR. Tidak cukup naik Gunung Kinabalu, dia masuk ke AKAR, bawah tanah. Tidak boleh dapat bawah tanah, dia naik di atas bintang, star. Si Jeffrey punya bintang. Tidak habis naik bintang, partinya dibilang bagus kita tubuh. Bintang tidak boleh, AKAR tidak boleh, Gunung Kinabalu tidak boleh. Kita parti bercinta, PCS. Kau cinta dengan siapa? Bercinta dengan Anwar. Si Hanifah sokong si Anwar. Kemana mau dibawa ini negara ini? Kemana umat kita nak bawa dalam perjuangan ini? Maka dengan itu penting kepada kita pastikan pilihan raya kali ini kita mau ambil MP Kudat. Saya letak si Rashid. Pasal apa? Dia seorang pegawai kerajaan, bekas TIU, ada pengalaman. Sekurang-kurangnya dia boleh takbir bagaimana pitas, bagaimana bengkokak, bagaimana kudat, bagaimana bangki. Ada pengalamannya sebagai bekas pegawai kerajaan yang boleh bantu susun atur dengan baik. Pasal apa saya letak Dr. Datuk Jilid di Kudat, di Kota Marudu? Seorang mantan duta supaya hubungan antarabangsa bila bersuara di parlimen kita tidak malu. Kau mau undi YB Kudat, YB parlimen, bukan suaranya yang dengar. Kita pilih YB who can voice, suarakan keinginan rakyat yang ada di negara ini. Bukan kita mau undi YB yang pandai minum darah. Kemana kita nak bawa negara ini? Malaysia is so divided by race and religion. Sampai chopstick pun ada jadi isu. Kau makan pun jadi isu. Masakan makan pun mau jadi isu. Dia pakai chopstick, kau pakai spoon, jadi isu. Kemana kita mau bawa negara Malaysia ini? Pasal agama? Pasal bangsa? Tuhan sudah peringatkan kepada umat Islam. Apa hukumnya makan itu? Kalau kau makan benda haram, haram. Dia yang makan. Kalau orang lain makan, haramkah kita meninggu? Hadis apa kau pakai itu? Dalam Al-Quran mana yang kau pakai? Yang dia siring kau, dia minum bir, haram kau duduk sama dia. Tidak ada itu. Mana dalam dunia ini menyatakan bahwa ini yang kita katakan sempit pandangan ajaran Islamnya itu.
Terkadang umat ini digunakan ayat Quran itu diselewengkan pasal mau undi. Kalau tidak undi pas, tidak masuk surga. Apa ada pas di Saudi Arabia? Tidak ada pas di Brunei. Apa semua orang Brunei masuk neraka? Kalau tidak undi UMNO, orang Melayu akan susah. Orang undi UMNO, orang Melayu banyak lagi miskin di Malaysia ini. Kalau tidak undi roket, China akan susah. Tidak roket di China. Orang China lagi kaya daripada orang roket ini. Don't play the race game. Jangan main bangsa agama. Ini tidak, kita main bangsa agama. Semalam saya pun cerita, kucing ada, cucu saya ada kucingnya, dia boleh tidur dengan kucing. Saya punya cucu, bukan pandai cakap bajau tu kucing itu. Dia kasih makan kucing. Si Ben ada anjing, dia boleh piara anjing. Kalau kita boleh tidur dengan kucing, kalau kamu boleh kerjasama dengan anjing, binatang, makhluk Tuhan, masakan kita tidak boleh tidur dalam rumah yang besar Malaysia dengan Cina, dengan India, dengan Melayu, dengan bangsa-bangsa yang lain. Mau kira bangsanya, sedang binatang berbulu tidur. Ini yang kadang-kadang manusia lupa. Diturunkan Rasul rahmatan lil alamin. Ini bukan rahmat untuk kuda. Rahmat untuk semesta alam. Tidak kira sama ada binatang, sama ada tumbuh-tumbuhan yang ada. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu kamu tunggu lama, dari jam 8 sampai jam 12, jam 1. Saya harap jangan lupa pilihan rakyat kali ini undi parti warisan kita. Angundi kan Daes yang undi parti itu. Bangsa ini pakaian, bangsa ini hina. Kenapa digunakan? Saya beritahu dengan Max. Let's work together. Bagi kerjasama. Pasal apa saya mau kerjasama dengan PBS? Pasal di antara parti yang ada, mereka lah yang pernah perintah Sabah. Wah, saya kerjasama terus dibagi oleh dorang. Kami tidak mau kerjasama pasal warisan PTI. Max, jangan hina manusia. Kalau kau tidak mau, tidak apa. Tapi jangan hina dengan caci bangsa. Saya bukan PTI, warisan bukan PTI. Daryl liking PTI. Fauzia PTI. Masakan keadaan yang berat. Pasal apa mau dipakai PTI? Pasal orang kampung di pedalaman, masalah orang tidak ada air, tidak ada sekolah, tidak ada listrik, tidak ada hospital. Jadi untuk mengaburkan mata supaya lupa mereka ini susah, mereka miskin, gunakan bangsa itu untuk menakut-nakutkan kita. Dilupanya yang rumah dia tidak ada atap, dilupanya yang di rumahnya tidak ada listrik, dilupa tidak ada kopi di rumahnya. Dia ingat PTI. Kenapa masuk ke situ ke PTI? Oh, pakcik saya Tun sekarang ketua menteri bukan PTI. Tun Mustafa bangsa saya bukan PTI. Bila kena sama Datuk Syafi'i PTI. Pasal apa? Dorang takut dengan warisan ini parti berbagai bangsa. Warisan parti berbagai bangsa. UMNO bukan ASNO, bukan PBS, bukan roket, bukan PAS. Warisan parti berbagai bangsa di negara ini. Kenapa Tan Siong Pikiat ikut dengan warisan? Bekas Presiden MCA, parti Cina yang terbesar di Malaysia dahulu, MCA. Kenapa tidak ikut dengan Mahathir? Kenapa tidak ikut dengan Mahyudin? Kenapa tidak ikut dengan Anwar? Kenapa tidak ikut dengan si Zahid? Tapi dia ikut dengan warisan. Pasal apa ini?
Hikmahnya dilihat warisan ni pati ada nilai dia, ada disiplin dia, ada prinsipal dia. Si Bencong dibeli berapa juta, si Mamarin dibeli berapa juta, dorang tidak melumpar. Pasal itu saya beritahu, parti ini jaga dengan baik. Jangan salah pilih. Kamai itu banan bangsa ku malahat itu. Data kali patumbi, ibu itu potong ana. Ni pakaya kam bangsa wipitihay, angundi kam dupang lahat ini. Ya, dan undi GRS. Apa GRS mau disokong? Gabungan Rakyat Sabah. Satu menteri Cina pun tidak ada. Satu orang pembantu menteri Cina pun tidak ada. GRS Gabungan Rakyat Sabah. Saya ketua menteri, 4 orang Cina saya lantik. 5 pembantu menteri, si Bencong pembantu menteri, ramai Cina pembantu menteri. 4 orang menteri saya lantik. Cakap saja, saya lantik peguam negeri. Siapa dia? Brandon So, anak Cina. Lepas saya hilang ketua menteri, dibuang anak Cina itu jadi peguam negeri. Lenin Survey, Bernard Liu, saya lantik pengarah Tadan Ukul, budak Cina. Kita tidak mengira bangsa, kita kira dia rakyat Malaysia, kita kira pasal amalannya pegawai ini baik. Ukur manusia bukan dengan bangsanya, ukur manusia bukan dengan kulitnya, mengukur manusia amalannya, perbuatan dia. Ini tidak. Ada calon, tidak tahu di Kudat siapa calon. Saya pun tidak kenal ini GRS punya calon. Bagus saya tidak kenal, tidak payah sebut nama dia. Saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, 19 hari bulan semuanya turun. Pareo kang angundi hingga wai halam bay makaundi sa umuna, hingga halam bay makaundi sa umuna, halam bay ngan daftar pasal na tahu atau ngan daftar sugo ni izin maminta danita hingga manusia saga IC pareo ka mangundi asal ka malamat pi makudat layak ka mangundi pareo ka mangundi bangnya anak kau kaan hakal ni aku. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan ada kerajaan boleh menang pilihan raya kali ini. Sama ada Pakatan Harapan, sama ada Barisan Nasional, sama ada Perikatan Nasional, sama ada Gerakan Tanah Air itu Mahathir. Tidak akan ada parti di Malaysia yang boleh perintah. Satu parti tidak ada. Diorang perlu kerjasama. Pasal itu saya beritahu, pastikan Warisan menang 25 kursi. Kalau kita menang 25 kursi, Kuala Lumpur, saya sudah berhubung dengan Sarawak. Kita bergabung dengan Sarawak. Tidak akan ada kerajaan boleh bentuk. Kali ini min Kuala Lumpur mikitawang makita. Pilihan raya kali ini Blok Borneo yang kita mau supaya untuk Malaysia baru, untuk keadaan Malaysia yang jauh lebih baik. Tidak kira bangsa, tidak kira agama. Orang India boleh jadi Perdana Menteri di UK, Rishi Sunak. Orang kulit hitam boleh jadi Presiden Amerika Syarikat. Baru 48 tahun umur dia. Rishi Sunak orang India baru 42 tahun. Saya letak calon anak-anak muda di Kota Kinabalu, Amanda Yeo. Satu orang anak muda baru 29 tahun, master degree dari kepada Cambridge University. Satu anak muda saya letak di Sendakan, Alex Tian, master degree dalam renewable energy. Saya letak di Tawau, Casey,
baru saja 24 tahun, peguam. Saya letak Haji Jamil, peguam di Bugaya. Anak-anak kita semua yang berurusan. Di Sipitang, peguam kanan Datuk Adnan Putih. Di Cimanis, seorang doktor pertanian, Dr. Daud yang ada. Di Papar, seorang accountant, Haji Aman. Kita susun dengan baik supaya suara kita kedengaran, orangnya yang jadi wakil rakyat matang, boleh berbicara, boleh mengutarakan, menggubah dasar untuk kebaikan negara Malaysia. Jangan nanti kita simpan semua orang lama-lama sampai 90 tahun, sampai 80 tahun. Tidak yang layak menjadi Perdana Menteri, diorang saja. Kali ini itu yang saya beritahu. Kita dapat 25 kursi, Kuala Lumpur akan telefon saya. Macam sejarah dia, bila saya jadi sini ketua menteri, Anwar datang rumah saya minta kursi. Pilihan raya ke-14, Mahathir saya beritahu, jangan kau tanding bersatu di Sabah. Tidak ada parti bersatu pilihan raya ke-14 bertanding di Sabah. Main yang mundusia bahani, ahilingan Matun Mahathir, dah kamu tanding. Banyak YB bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya harap sungguh kita pastikan supaya pilihan raya kali ini dapat kita menang. Ya, pastikan ya. Jangan bagi makanan dulu. Lingan tu mundusia itu mekakan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta pastikan undi. Kalau kita menang di Kudat, menang di Kota Maru, kita dapat 25 kursi, tidak akan ada kerajaan boleh bentuk di Malaysia. Mereka akan minta tolong. Kali ini they will come to us. We are not going there. We are telling them, pertama mesti pastikan kalau kita menang 25 kursi, hak kita tunaikan. Saya bukan gila mau jadi timbalan. Bukan saya gila jadi Perdana Menteri. Bukan gila Perdana Menteri. Kalau saya satu orang jadi menteri, saya yang seronok. Tapi kalau hak Sabah dikembalikan kepada rakyat Sabah, rakyat yang menang, rakyat yang merasa. Bukan menteri yang merasa. Jadi saya harap pilihan raya kali ini pastikan kita menang di Kudat. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya berharap sungguh usaha untuk pastikan supaya keadaan ini dapat kita jayakan. Minta 19 hari bulan turun ramai-ramai. Patyo kami mohon ya. Jangan bagi IC dengan siapa-siapa. Jangan bagi IC dengan siapa-siapa. Saya dengar kadang-kadang IC mau dipegang. Lepas itu bila IC pegang tidak boleh mengundi. Ya. Wah, nak bulutan IC ni. Jangan jual undi kena RM300. Jangan jual masa depan anak-anak kecil kita. Ya, pastikan kita menang pilihan raya kali ini. Boleh? Boleh? Dan saya harap sungguh jangan salah pilih masyarakat kita, Datuk Pang, masyarakat Tengwa yang ada. Ya, bagi maklum dengan masyarakat Cina yang lain-lain. Jangan pikir pasal Mahathir kita tidak mau kerjasama. Jangan pikir pasal Anwar kita tidak mau kerjasama. Yang penting sama kita, rakyat di Sabah ini kita kena pertahankannya. Hak mereka ini. Ya, boleh? Sabah, Sabah, Sabah. Terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan. Saya tahu nanti kalau panjang ucapan saya nanti kamu lapar. Nanti tidak dapat undi kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berhormat Presiden kita yang kita sayangi lagi kasihi, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Aptal, Presiden Parti Warisan.
Okey, semua diminta berdiri untuk kita mengambil gambar daripada atas pentas. Yang ada banner, tolong angkat dah. Okey, rapat-rapat dan angkat semua spanduk kita. Sabah! Sabah! Undi! Undi! Undi nomor! Undi nomor! Undi nomor! Terima kasih semua yang hadir pada Sri Jelajah Parti Warisan. Okey, kepada semua yang ada di sini, bolehlah mengambil tapau ataupun makanan yang disediakan. Jangan berebut jangan berebut. Kita ambil dan semua insya-Allah akan dapat Pelan-pelan InsyaAllah semua pun akan dapat. Berbagai suku gambar makan itu warisan makmuran, warisan membela wawasan, ragukan anak bangsa pada tumpah